Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Jumpa lagi dengan Cikgu Nora dalam kelas sains Cikgu Nora. Okey, apa khabar anak-anak tahun 5 bijak? Cikgu harap hari ini semua sehat dan kita boleh teruskan pembelajaran macam biasa. Baik, dah sarapan Okey, baik kalau dah bersarapan, kita mulakan kelas pagi ni dengan umul kitab. Bismillah. Baik, kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kalau kamu tengok di paparan belakang cikgu ni, ada satu sistem dalam tubuh badan kita. Okey, minggu lepas ada tugasan yang cikgu bagi, bukan minggu lepas, hari Isnin lepas. Okey, ada gambar rajah yang ketiga bagi muka surat yang kedua tu. Okey, dekat situ adalah gambar kapilari. Okey. Baik, okey, yang ketiga. Kalau kamu masih ingatlah pada muka surat berapa yang itu? Ramai yang tanya cikgu ni apa, cikgu ni apa. Okey, yang tu maknanya kamu belum belajar lagi. Okey, cuma cikgu lampirkan dahulu tugasannya. Baik, yang hari itu kita belajar tentang sistem rangka. Yang itu untuk latihan B itu adalah tentang sistem peredaran darah. So, hari inilah dia. Jadi, kamu cek semula jawapan kamu tu nanti. Okay, seperti yang cikgu bagi tahu, cikgu tak boleh nak cek melalui telefon. Ada masalah mata cikgu tak boleh nak tengok lama, tak boleh nak tengok satu-satu, jadi nanti cikgu sakit kepala. Okey, jadi nanti cikgu akan kutip buku kamu dan cikgu akan tanda. Okey, baik, mari kita mulakan dengan sistem peredaran darah manusia. Okey, apa nak diceritakan ni? Tengok gambar rajah tersebut ada warna biru dan warna merah yang menunjukkan bahawa peraliran darah masuk dan peraliran darah keluar. Okey, baik, kalau kita tengok dekat situ, okey, kita cerita apa fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, kita nak tengok fungsi sistem peredaran darah. Okey, fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen. So, masa kita tarik nafas, masa tahun 4 kita belajar, kita tarik nafas, kita masukkan oksigen, dan bila kita keluarkan kembali, kita mengeluarkan karbon dioksida. Okey, so dalam sistem darah kita ni, oksigen akan masuk ke dalam sistem peredaran darah kita dan dia akan bawa ke seluruh badan dan kemudian kita akan keluarkan semula gas yang kita tak nak, iaitu gas karbon dioksida. Okey, baik, di mana berlakunya? Di dalam kapilari darah. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah tu dia tulis kapiler. Sebenarnya itu adalah kapilari darah. Okey, ataupun dia adalah salur darah yang sangat kecil dalam seluruh badan kita ni. So, seluruh badan kita ni dapat darah dan dia membekalkan oksigen. Okey, baik. Selain gas oksigen dan gas karbon dioksida, gas oksigen kita ambil, gas karbon dioksida nanti kita keluarkan, darah juga akan bawa zat makanan ke seluruh badan. Macam itulah dia pentingnya sistem peredaran darah kita ni. Okey, baik. So, siapa yang terlibat? Yang pertama adalah peparu ataupun paru-paru. Ingat lagi latihan yang kamu nak jawab tu dalam muka surat bahagian B, muka surat 15 kalau tak silap saya, yang saya edarkan tu. Peparu ialah tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Di mana peparu? Di sini. Okey, di bahagian dada kita ni. Okey, salur darah. Mana dia salur darah? Okey, salur darah ni ada di seluruh tubuh kita. Fungsinya adalah untuk mengangkut darah ke seluruh badan. Okey, kalau katalah putus semua sekali, habislah. Okey, alright. Kemudian jantung. Jantung fungsinya adalah untuk mengepam darah ke paru-paru dan ke seluruh badan. So, kalau kita dengar orang sakit lemah jantung tu, maknanya jantungnya lemah untuk mengepam darah. Kalau orang yang jantungnya dalam keadaan normal, sekali pam dia akan pam dengan kuat dan darah akan bergerak ke seluruh badan. Tapi bagi orang yang mengepam jantungnya lemah, dia mengepam lebih banyak kali lah. Banyak kali dia pam, tapi darah tak pergi ke seluruh bahagian. Kalau jantung yang normal, pam sekali dengan kuat, dia akan tolak ke seluruh tubuh badan. Okey, baik, kita tengok. Okey, ada berapa tadi? Ada 3, peparu, jantung dan juga salur darah. Ini berkaitan. Okey, baik, kemudian cikgu nak kaitkan juga, nampak di situ, dari kapilari paru-paru. Okey, gambar rajah kamu perhatikan di sana, yang berwarna merah.
Okey, membawa darah, peredaran darah kecil membawa ke jantung. Okey. Dan dia beredar di dalam tubuh badan kita lah. Kamu boleh tengok ada 3 gambar rajah di situ. Cikgu tak suka conteng. Okey, tengok kat situ kamu akan nampak. Ini adalah organ peredaran darah manusia. Dan cikgu sambung sikit lagi dengan perkaitan antara sistem dan badan manusia. Okey. Baik, badan kita ni terdiri daripada banyak sistem dalam badan. Okey. Dalam sistem rangka manusia dan sistem peredaran darah ni, dia ada connection atau ada perkaitan antara satu dengan lain. Contohnya adalah sistem pencernaan, digestion. Sistem pencernaan di bahagian perut kita ni. Okey, sistem pencernaan, sistem pernafasan di bahagian paru-paru kita ni, sistem ini saling berhubung antara satu dengan lain. Satu masalah, yang lain juga akan ada efek. Okey, tengok. Antara sistem rangka dan sistem peredaran darah, apabila berlakunya tulang patah pada sistem rangka, maka anggota akan membengkak. Kenapa bengkak? Kerana salur darah telah tersumbat. Kita patah. Yang patah adalah sistem rangka. Tetapi anggota lain tu dia akan membengkak. Kenapa dia membengkak? Sebab saluran darah telah tersumbat. Terganggu kan? Yang patah rangka, tapi yang terganggu adalah sistem salur darah. Okey, sama juga dengan sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Kalau kamu tercekik, pernah tercekik tak? So kalau kita tercekik makanan, ini tersabit dengan sistem pencernaan. Saluran pernafasan akan tersumbat. Kita tercekik, pernafasan kita tersekat. Maka kita pernah dengar kanak-kanak yang tercekik susu dan melibatkan kematian. Jadi hati-hati kalau kamu nak makan. Sebab itu sunnah Nabi, kunyah dulu 40 kali sampai hancur dan baru kita telan. Makan perlahan-lahan, jangan bergurau-gurau. Okey, yang ketiga, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Apa pula perkaitannya? Tadi pencernaan dengan sistem pernafasan. Bila tercekik, maka kita susah nak bernafas. Ni kita nak tengok sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Apabila makanan dicernakan di dalam perut kita ni, iaitu dalam sistem pencernaan, zat-zat makanan akan diserap ke salur darah dan akan dibawa ke seluruh badan. Darah bantu bawa zat-zat. Jadi ada 3 perkaitan. Yang pertama, sistem rangka dengan sistem peredaran darah. Yang kedua, perkaitan antara sistem pencernaan dengan sistem pernafasan. Yang ketiga, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Baik, itu saja untuk perkaitan. Hari ini kita cerita tentang sistem peredaran darah manusia yang melibatkan 3, iaitu paru-paru, salur darah dan jantung. Kemudian kita cerita tentang perkaitan antara sistem dalam badan manusia, iaitu 3 perkara tadi: rangka dan peredaran darah, pencernaan dan sistem pernafasan, serta pencernaan dan sistem peredaran darah. Baik, kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Baik, bagi yang belum, siapkan kerja sekolah anda yang diberi dalam kotak pandu lalu, awak boleh buat. Kemudian hantar kerjanya ke sekolah pada minggu hadapan bermula hari Ahad. So hari Isnin cikgu akan kutip bukunya. Okey, hari Ahad ibu dan ayah awak boleh tolong hantarkan ke kotak pandu lalu. Hari Isnin cikgu akan ambil bukunya untuk ditanda. Baik, itu saja daripada cikgu. Okey, bye bye. Assalamualaikum.